Sikat dah, tak pakai Terima sikat kasih. dah yang mata. Ya, terima kasih Tuan Yang Tito-Toma. Tuan Yang Petua, terima kasih kerana beri Kota peluang. Kinabalu setengah jam 30 menit yang mata. Okey. Terima kasih kerana beri peluang kepada saya santai pembahasan menjunjung kasih ke atas Tita Sri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong pada sesi parlimen kali ini. Tita Baginda harus jadi bantuan demi kepentingan negara dalam memastikan Malaysia maju, aman dan sejahtera. Sebagai ahli Parlimen Kota Kinabalu, ada beberapa isu penting yang mau saya katakan melibatkan kepentingan negara, rakyat dan negeri Sabah khususnya. Rakyat Malaysia sudah tahu tentang kebanjiran pendatang asing tanpa izin atau parti di Sabah. Isu ini sudah lebih 40 tahun lamanya. Bukan itu saja, isu parti di Sabah ini telah akibatkan wujud isu kerakyatan pendatang asing dalam projek IC. Perkara ini akan saya jelaskan Tuan Yang di-Pertua. Malah kita semakin tertekan mendengar satu demi satu masalah yang berlaku akibat keadaan yang seperti tidak terkawal itu, yang mana telah timbulkan banyak masalah kepada isu sosio, ekonomi, politik dan juga keselamatan nyawa dan hantar benda rakyat dan harta benda rakyat Sabah. Inilah realiti yang terpaksa kita hadapi. Inilah ancaman yang terpaksa rakyat Sabah tanggung. Inilah masalah yang sebelum ini tidak dipedulikan Kerajaan Barisan Nasional. Jadi sesuatu perlu dilakukan untuk hentikan masalah yang berlaku kepada Sabah atas desakan kuat pihak pembangkang. Akhirnya kerajaan setuju tubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI pada 11 hari bulan Ogos 2012 yang lalu. Tuan Yang di-Pertua, RCI ditemukan hanya ditimbulkan lebih banyak persoalan dan bukan jawapan. Menteri-menteri dan ahli Parlimen Barisan Nasional sebelum ini yang bersikap sampir liwar telah gagal jalankan tanggungjawab mereka. Itulah laporan RCI tidak didapat dibentangkan di Dewan Rakyat sebelum berakhirnya sesi Parlimen November 2014 yang lalu. Tuan Yang di-Pertua, bila laporan RCI keluar pada mulanya, saya jangka ia akan mantu jawapan banyak persoalan. Tetapi RCI yang ditumpukan hanya ditimbulkan lebih banyak persoalan dan bukan jawapan. Saya tidak dibenarkan masuk ke dalam Dewan Hotel Tabung Haji di mana laporan itu dikeluarkan. Saya sidar bahawa laporan RCI ini tidak lebih sekadar wayang kulit Barisan Nasional. Bakara asas status speaker, siapa yang siasat, siapa yang tulis, tepit dan cetak. Apa yang kita dapat adalah lebih banyak persoalan. Soalan pertama yang timbul ialah kenapa tiada nama pencetak dan tiada nama penerbit publisher? Kenapa ia tiada tercatat dalam laporan ini? Hang tukah yang publish? Tiada orang. Keduanya, laporan itu tidak atas seberang tanda tangan. Hairan, seorang pun Pesuruhanjaya, Persiatan RCI
tidak tanda tangan. Pengkerusi Arsia Tan Sri Stephen Sim sendiri pun tidak ada sign ataupun membeli seberang kata-kata pendahuluan seperti kebiasaan laporan jawatan kuasa rasmi. Apakah tokoh-tokoh yang dilantik tersebut akui gantungan laporan tersebut? Ketiganya, perkataan Datuk Speaker diraja hilang daripada tajuk laporan tersebut. Apa sudah jadi? Anak negeri Sabah dilayang macam orang yang bodoh. Dulu perkataan Kerajaan Malaysia jamin hilang dari Batu Sembah. Kini perkataan diraja hilang daripada laporan RCI. Hayo. Ini benar asas. Tetapi ia menunjukkan bahawa laporan RCI ini disediakan dengan sangat tidak profesional dan ini menimbulkan public doubt, keraguan umum. Tuan Yang Di-Pertua, Menteri cakap satu, laporan RCI cakap lain. Mau atau tidak, saya boleh gambaran laporan RCI ini masih kapur. Persoalannya masih kapur. Jawapannya juga masih kapur. Pada masa yang sama, menteri yang bertanggungjawab iaitu Menteri Dalam Negeri mesti berhenti dari terus mengkelirukan rakyat terhadap laporan ini. Biar saja jelaskan. Menteri menafikan wujudnya projek IC. Bukankah ini juga berlawan dengan laporan RCI? Penafian seperti ini bukanlah perkara baru, kerana sebelum ini pun Ketua Setiausaha Negara Datuk Seri Ali Hamzah turut menafikan takwaran itu juga. Laporan RCI mengakui wujudnya penambahan warakan negara dari kalangan pendatang asing secara mentetak dan tidak semula jadi. Dan antara faktor ialah salah guna kuasa serta kekalangan sistem kerajaan. Jadi saya yang betul. Jadi siapa yang betul? Menteri kah atau laporan RCI? Memohon akan pihak. Maka demi Malaysia dan demi Sabah, saya memohon akan pihak Kerajaan Barisan Nasional, terutamanya Menteri, jangan buta balik isu ini. Apa yang penting ialah segera selesaikan masalah tersebut. 5,000 buka surat hilang dari laporan RCI, Datuk Speaker. Laporan RCI yang dikeluarkan pada 3 hari bulan Disember 2014 di Kota Kinabalu dihilangkan 5,000 buka surat. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Kita mau tahu mana pikinya 5,000 buka surat laporan RCI yang hilang dan bagaimana ia boleh hilang. Kita ingin tahu maklumat apa yang dilaporkan dalam 5,000 buka surat yang hilang itu. Jadi kita amat sedih dan saya menyuruh pengkerusi jawatan kerja laporan RCI ini, Tan Sri Joseph Pading Kitingan, beri penjelasan. Dan kita juga ingin tahu adakah beliau mempunyai akses kepada maklumat 5,000 buka surat
yang hilang itu. Jika ada, tunjukkan keseluruhan maklumat itu kepada orang awam. Pairing Kitingan sendiri mengakui ada fake IC. Tuan yang Tuan yang dipetua. Dan macam Parlimen Belia panggil speaker TYT. Tiba-tiba, minta maaf. Menariknya, Tan Sri Joseph Pairing Kitingan juga menyatakan bahawa wujud sindiket yang aktif, keruakan kad IC, sijil lahiran, pasport palsu dan sebagainya. Malah yang lebih mengejutkan, beliau katakan bahawa sindiket ini mendapat bantuan dari pegawai tertentu dalam Jabatan Pendaftaran Negara Sabah. Selain itu, Tan Sri Joseph juga sebelum ini dalam satu laporan media akan mendapatkan Tan Sri Joseph ahli Parlimen Keningau. Keningau, ya. Ahli Parlimen Keningau. Jabat Deputy Chief Minister of Sabah. Akan mendapatkan perkisahan Jabatan Pendaftaran Negara Sabah berhubung takwaran jabatan itu sendiri yang mendakwa kawasan beliau Keningau mempunyai ramai fax MyCard holder, pembikang MyCard palsu di dalam dia punya konstituensi Parlimen. Takwaran ini sangat serius, Datuk Speaker. Ini jelas bahawa warga asing di Sabah senang dapat MyCard. Ini adalah persoalan keterusan, integriti dan keserabatan. Saya mohon Menteri laksanakan langkah proaktif dan bukan cakap berulang-ulang macam merry-go-round saja. Datuk Speaker, apa ketutukan kerajaan pusat terhadap cadangan special IC? Baru-baru Tan Sri Joseph Pairing Kitingan datangkan, buatkan laporan cadangan special IC project supaya ubahkan, tukar sama IC di Sabah. Tuan yang dipetua, dalam perkara yang sama, saya juga mohon yang amat berhormat Perdana Menteri supaya beri maklum balas kepada cadangan Tan Sri Joseph Pairing Kitingan berhubung special ID. Special IC untuk rakyat Sabah. Jadi kita harap sangat supaya Perdana Menteri memberi respon positif kepada cadangan ini. Ini adalah baik untuk selesaikan banyak IC palsu. Tuan yang dipetua, RCI IC palsu, parti adalah isu sejak 4 dekad. Lalu 40 tahun. Kalau orang sudah kahwin, sudah dapat cucu, cucu pun sudah ada anak. Isu-isu ini akan sentiasa reappear jika tidak ada tindakan tegas. RCI bukti ada pertambahan populasi dan warakan negara Malaysia di Sabah dengan mendetak dan tidak semula jadi. Tuan yang dipetua, statistik populasi penduduk Sabah yang bertambah dengan angka yang luar biasa sekali. Merujuk laporan itu, dari tahun 1970 hingga tahun 2000, Sabah catatkan pentambahan penduduk hingga 301%. Bagi negeri Sarawak pula, pertambahan penduduk dari tahun yang sama hanya 160% saja. Dari jumlah ini, kita dapat lihat perbezaan
yang amat besar. Pada tahun 1970, Sabah mempunyai hanya 690 penduduk. Sarawak ada hampir 1 juta penduduk. Pada tahun 1980 pula, Sabah mencatatkan peningkatan penduduk sebanyak 78%, iaitu lebih 1,8 juta. Sarawak pula hanya ada 33 juta peratus saja. Peningkat iaitu 1,6 juta. Nah, sudah meningkat sudah. Sudah overtaken Sarawak kita punya population. Tahun 2010 pula, Sabah sudah mempunyai lebih 3,2 juta penduduk, manakala Sarawak hanya 2,5 juta sahaja. Fenomena penambahan penduduk di Sabah ini memang betul-betul hairan dan luar biasa. Saya pun bingung bagaimana Sabah beri champion dalam dunia yang buat anak begitu champion. Saya tidak banyak buat anak. Siapa yang buat? Saya nak tanya, bagaimana pertambahan mendadak seperti ini boleh berlaku? Apa yang terjadi? Bagaimana ia berlaku? Kenapa ini ia berlaku? Tuan yang dipertua, kita pun sama-sama orang Sabah. Jika tadi saya katakan mengenai peratus pertambahan penduduk, sekarang kita lihat pula pertambahan warga negara Malaysia di Sabah dan Sarawak. Dari tahun 1970 sehingga tahun 2010, Sabah mencatatkan peningkatan warga negara sebanyak 269%, iaitu seramai 2,390,707 orang. Manakala negeri Sarawak pula mencatatkan peningkatan yang jauh lebih rendah, iaitu 145% saja. Antara Sabah dan Sarawak ada berbeza sebanyak 124%, sangat kasar. Peningkatan rakyat Sabah warga Malaysia sepatutnya berada dalam peratus yang sama dengan negeri Sabah, yaitu 145%, yaitu seramai 1,589,295 yang kurang lebih selaras. Dengan data yang sama, jika kita tolak dengan jumlah warga negara Malaysia Sabah wujud ekstra Malaysian, yaitu sebanyak 802,412 orang. 800. Bocorannya, siapakah ini 800,000 ekstra Malaysian ini? Ini menteri kena jawab. Ini UFO kah? Hah? Unidentified ya itu objek kah? 800,000, bukan alang-alang ni. Siapa ni ekstra Malaysian, bukan Sabahan? Kau tak kira malu? Rambut Tara main cantik sekarang. Betul. Mungkin, Saya sekarang tak boleh panggil you Apek, kena panggil you Tok Pekong. Sebab botak cantik. Okay. Mungkin kau banyak anak di Sabah. Ada tak? Buka surat 45 dan 46 laporan Suruhanjaya. Siasatan memetik W2, witness number 2. Seorang researcher berkata bahawa demografi penduduk telah berubah bukan kerana
Penampahan penduduk yang semula jadi atau penampahan penduduk Cina secara semula jadi. Tetapi kerana fakta baru, dia kata, fakta ini ialah daripada 1.7 juta terdapat 423,000 423,000 bukan warga negara Malaysia, bukan warga negara. Siapa mereka ini? Tidak pula dinyatakan oleh banci tersebut. Fakta ini menunjukkan kepada laporan penduduk Sabah, banci penduduk dan perumahan tahun 1991. Jadi, bolehkah kita kata bahawa ini adalah projek IC? Kerajaan Barisan Nasional? Atau lebih spesifik, ia berlaku masa pemerintahan Tun Dr. Mahathir dulu. Sehingga sekarang, semua persoalan ini terus jadi tanda tanya. Tuan Yang Pertua, pertambahan populasi hanya tertumbuh kepada satu kaum sahaja. Satu kaum sahaja. Ada unsur politik jahat. Tuan Yang Pertua. Pertambahan penduduk yang melampau ini begitu membimbangkan. Kita tidak mau suatu hari nanti Sabah kehilangan identiti masyarakatnya yang unik. Kita mau bumi Sabah terus berdaulat dan sejahtera. Sejak dulu, saya yakin bahawa projek IC berlaku disebabkan satu faktor utama, iaitu faktor politik demi pertahankan kuasa UMNO di Sabah. UMNO susah nak cari makan kalau tiada Sabah, Datuk Speaker. Kita harap ianya tidak berlaku di Sarawak pula. Ya, mana cari makan aku bilang, ya, cari makan bikin susah rakyat, Datuk Speaker, merujuk kepada laporan ini juga, wujud pentambahan populasi Sabah luar biasa tasat di kalangan Inik Bumiputra dari tahun 1970 hingga tahun 2000. Bagi Inik KTM, Gadazan Dusun Burut, wujud pentambahan 162%. Bagi Inik Bajau dan Inanun, wujud peningkatan sebanyak 344%, manakala bagi Inik Melayu, peningkat yang dicatatkan DB Manyao. Oh iya, siapa dia tahu apa macam baca ini? 1.552%. Woi. Datuk Speaker, pada tahun 1970, Inik Melayu di Sabah hanya seramai 18.362 orang. Tahun 2000 pula seramai 3.500 orang. Saya nak tanya, ini Melayu betul ke? Atau Melayu palsu? Mau cek kok. Ini betul ke Melayu atau Melayu palsu? Ini yang satu isu. Ini kotak ini, ya. Ini kotak yang cakap. Yang Muhammad. Okey. Pertambahan sehingga 1.552%, ya, ini begitu menghairankan, begitu logik, mengikut logik. Mustahil ia meningkat dengan peratusan yang tasat. Berbalik kepada soalan tadi, bagaimana dan mengapa perkara ini boleh berlaku? Saya mau Menteri jawab perkara ini.
Tuan Yang Dipertua, memberi perlindungan dan keselamatan kepada nyawa seorang adalah satu tanggungjawab kemanusiaan yang dipuji. Contohnya kepada peralihan politik. Tapi perlindungan kepada peralihan politik bukan bermaksud senang-senang beri perakyatan kasih citizenship. Saya tak tanya, adakah peningkatan penduduk ini berlaku kerana pemberian IC kepada peralihan perang? Mungkinkah peralihan politik dari Mindanao Selatan Filipina diberi citizenship oleh kerajaan Malaysia pada waktu itu? Memberi perlindungan kepada peralihan politik bukanlah bermaksud suka hati beri citizenship, kerana ia boleh bunuh daratkan Malaysia. Pencoplohan darat itu adalah kaitan dengan projek IC, Datuk Speaker. Ya, ada 4 minit lagi Ahmad. Okey, dalam membentangkan Kertas Putih ke era mengenai ancaman kumpulan Islamic State IS di Dewan Rakyat November 2014 lalu, Perdana Menteri telah menyatakan kebimbangan beliau terhadap kumpulan IS yang akan membentuk jaringan dengan kumpulan militan sedia ada dalam negara dan seratau seperti kumpulan Abu Sayyaf di Mindanao, Filipina. Dalam perkara ini, kita boleh bersetuju dengan kebimbangan Perdana Menteri. Bila kita lihat situasi Sabah, perkara ini lebih memberi tekanan. Pertumbuhan darah terapun berlaku di selada itu. Mungkinkah pencoblohan kumpulan bersenjata di sana menjadi lebih mudah kerana ramai parti yang tidak terkawal, atau yang lebih menakutkan parti yang telah dapat IC. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, pentetahan Rafizi Ramli sebagai penggerak strategi PKR Pandan kepada PKR yang ahli Parlimen Pandan pada Mac 2013 yang lalu mentetakan Raja Muda Sulu yang menceroboh Sabah sebelum ini, iaitu Haji Mudi Hiram, adalah bekas kaki tangan awam dan juga rakyat Malaysia kerana diberi IC. Saya dikenakan seorang idiot dia. Sangat jelas, projek IC adalah kaitan dengan pencerobohan bersenjata di Ladatu, Datuk Speaker. Hari ini pula, Datuk Speaker, Daily Express laporkan berita atau wakil Indonesia pun boleh dapat BRIM di Sabah. Sekarang kes ini didengar di mahkamah. Katanya, dia dapat surat dari Putrajaya mengatakan dia layak. Dari Putrajaya, ini macam pun boleh jadi. Kita mau Perdana Menteri jawab, kenapa boleh berlaku macam ini? Surat keluar dari dia menteri. Datuk Speaker, yang sebetulnya apa yang terjadi ialah Barisan Nasional jual Sabah untuk beli undi. Betul tak? Betul tak? Untuk undi. Selain hal itu, semua tahu Sabah adalah aset penting kerajaan Barisan Nasional kerana Sabah banyak hasil bumi seperti pahan api, balak dan sebagainya. Maka mengkekalkan kuasa politik di Sabah bermaksud mengkekalkan kedudukan kewangan yang baik kepada Barisan Nasional. Ya, habiskan ya Ahmad. Adakah kenalkan mentetak rakyat Sabah merupakan 1 minit lagi agenda
tersupumi kerajaan BN, iaitu demi dapatkan kuasa dan undi mereka bagi IC untuk Barisan Nasional, undi Barisan Nasional. Pada tahun 2006, ada seramai 740 orang pendaftaran dibuat bagi kelewatan pendaftaran lahiran, dan sebanyaknya tidak dapat pengkisahan magistrat. Ia bukan satu jumlah yang kecil. Pihak saya telah pun membuat laporan polis terhadap isu projek IC ini di Kota Kinabalu pada 9 hari bulan Disember tahun lalu. Adakah ini diambil tindakan, Datuk Speaker? Saya akui, bila bercakap soal pengundi palsu, pengundi hantu, kita sudah jemu. Namun ialah yang ancam keselamatan negara dan masyarakat kita. Ya. Merujuk kepada hasil dari Kerajaan Malaysia Electoral Analysis Project yang dijalankan oleh seorang mensara yang kini ahli Parlimen Sedang, Dr. Ong Kem Min, daripada sejumlah 113 150 kad IC yang dikeluarkan di bawah kumpulan P1 dan P2, sejumlah 49,000 nama masih terdapat dalam senarai pilih pemilih. Kad penerangan yang dikategori dalam kumpulan PI dan P2 kad dianggap bermasalah oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Merujuk kepada testimoni Tapio 196, Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah pula jelas pendapat 80,620 memegang kad pengenalan yang mencurikan dalam daftar pemilih. Manakala menurut testimoni dari W187 Dr. Ong Chong En Leong, berdasarkan perkiraan beliau, terdapat 200,000 nama yang merakukan dalam daftar pemilih. Dalam perkara ini, laporan Suruhanjaya Siasatan Pendatang Asing menyimpulkan bahawa terhadap non-citizen yang mendaftar dalam daftar pemilih, kita amat sedih dan tidak puas hati. Jelas Barisan Nasional telah menjual kedaulatan negeri Sabah demi survival politik mereka. Tuan Yang Dipertua, laporan ini adalah cadangan beberapa penyelesaian. Pertama ialah mengkurangkan bilangan kerajaan asing tetap yang boleh dikawal. Kedua, supaya menarik balik IC yang dikeluar secara haram di Sabah ketika kad pengenalan Sabah yang cadang special IC. Keempat ialah penubuhan urus setia tetap mengenai orang asing di Sabah. Kelima, kerajaan wajibkan menjadikan sediakan tempat tinggal bagi pekerja asing mereka. Keenam, kerajaan bina rumah kos rendah untuk elak setingan. Ketujuh, meroboh dan pintakan setingan. Kita harap kerajaan boleh laksanakan cadangan ini. Apa nasib orang Sabah? Adakah masalah tidak pernah selesai? Bila ia akan selesai? Tumpukan tidak. Makin kuat pula. Tanya Barisan Nasional. Makin kuat suara. Ada satu minit kasih konklusi. Memandangkan ramai rakyat Sabah tidak dapat menerima laporan ini kerana tidak lengkap. Saya mengkesah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak adakan sidang khas Parlimen untuk bahaskan isu yang amat serius ini. Kita mau pihak kerajaan menggunakan kuasa yang ada bagi selesaikan masalah ini segera. Tengokkah kepala saya sudah botak? Jadi potong semalam ya Mahat. Ini simbolik supaya tuntutan dan masalah berkaitan RCI diselesaikan segera, termasuk berilah keadilan
bebaskan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim selamatkan Malaysia, selamatkan Sabah. Saya nak kisah semua ahli-ahli yang berhormat, termasuk Wakil Rakyat Sabah dari Barisan Nasional, untuk bersama-sama saya tuntut kerajaan pusat beri penjelasan dan segera selesaikan masalah ini demi kedaulatan Sabah dan negara Malaysia. Sekian. Terima kasih. Banyak terima kasih. Saya mohon menjatang.